Selamat datang ke channel Cikgu Su. Okey, tujuan video saya ni adalah untuk membantu pelajar-pelajar yang lemah dalam bahasa Melayu ataupun pelajar yang gagal untuk lulus bahasa Melayu dengan baik, insya-Allah, dengan teknik-teknik yang akan saya berikan nanti. Kita share, kita kongsi sama-sama. Insya-Allah kita akan lulus dengan baik. Karangan ini juga bukan saja untuk pelajar SPM saja, tapi juga untuk sesuai juga ya untuk pelajar tingkat 1, 2, 3 dan 4. Jadi sekiranya kita ikut teknik-teknik yang betul, insya-Allah kita boleh lulus dengan baik walaupun kita adalah pelajar gagal. Jangan risau. Okey, jadi saya kalau boleh kita ikuti siri-siri seterusnya sehinggalah siri yang akhir nanti, insya-Allah. Jangan lupa. Okey, bye. Dalam video ini saya akan kongsikan 3 langkah yang mudah untuk mendapatkan karangan agar kita lulus, iaitu bahagian pendahuluan, bahagian isi dan kesimpulan atau penutup. Okey. Baiklah, kita tengok dulu ayat mula perenggan pendahuluan. Okey, yang pertama, pada hari ini seringkali kita disogokkan dengan isu. Yang kedua, marca pada kita sering diuar-uarkan dengan isu. Dan kita boleh lihat ya. Yang lain yang bawah tu murid-murid boleh tengok sendiri, boleh baca, nak salin, nak print pun boleh. Okey, kita tengok sampai bawah. Di sini saya dah sediakan. Okey, kita boleh scroll hingga ke bawah. Ada lebih kurang. Okey, kita tengok. Okey, 30 pilihan untuk kita pilih ya. Untuk kita pilih ayat mula karangan kita. Ayat mula iaitu perenggan pendahuluan. Murid-murid boleh pilih 2. Kenapa saya kata 2? Sebab kita kena buat ataupun kena bina 2 karangan, iaitu karangan A dan karangan B. Jadi murid boleh pilih 2 dan terus hafal dan gunalah 2 pilihan yang pelajar dah pilih itu untuk 2 karangan dari sekarang sehingga pelajar masuk ke Dewan Peperiksaan. Jangan tukar lagi. Jangan cari lagi sekejap nak nombor 1, sekejap nak nombor 5. Jangan. Mulai dari sekarang, pelajar pilih terus. Ya, pilih terus mana yang pelajar rasa pelajar sesuai. Dengan pilihan pelajar boleh pilih yang mana. Pilih 2 je. Okey. Boleh scroll nanti hingga ke bawah. Nak print pun boleh. Okey. Okey, kalau tadi kita dah lihat apakah ayat mula untuk perenggan pendahuluan. Okey, sekarang kita lihat pula ayat mula perenggan isi 1 dan isi seterusnya. Maknanya kalau murid rasa murid ada 5 isi. Jadi murid boleh pilih di sini 5 ayat mula untuk perenggan isi murid-murid semua. Okey, kita lihat ya. Kita sama-sama tengok. Okey, contoh yang pertama. Jika didiskusi dari minda kelas pertama. Okey, yang kedua, meniti kegorisan tinta yang pertama. Seterusnya kedua atau terakhir. Tengoklah kedudukan isi itu nombor berapa. Yang ketiga, menerusi mantra kaca yang berbeza. Ini sesuai untuk isi kedua, ketiga dan seterusnya. Dan pelajar boleh tengok macam tadi juga ya. Saya dah sediakan di sini sebanyak 34 pilihan. Jadi pelajar nak hafal, carilah 5 ke 6 ke 7 berdasarkan pilihan berapa isi karangan yang dah murid semua sediakan. Okey. Jadi, kita tengok di sini. Kita tengok lagi atas mula. Boleh saya nak ingatkan lagi sekali, pelajar boleh nak salin ke, nak cetak ke, tak apa boleh. Sebab ilmu ni semuanya adalah
milik kita semua. Saya hanya berkongsi, kita hanya berkongsi bersama-sama. Dan kalau ada pelajar ataupun mungkin cikgu-cikgu yang lihat video saya ni untuk komen, untuk berkongsi, boleh kongsi ya. Kita share, kita kongsi, kita komen di bawah. Okey. Di sini contoh banyak ni. Pada pandangan saya, umum mengetahui bahawa dari matra yang berbeza. Kalau ada terdapat kesilapan ejaan yang mungkin saya tak perasan, minta maaf banyak-banyak ya cikgu-cikgu, sifu-sifu. Okey. Baik, ayat pertama untuk pendahuluan kita dah lihat tadi ya. Ayat pertama untuk perenggan isi juga kita dah tengok. Dan yang ketiga ialah ayat untuk perenggan penutup atau ayat simpul. Setiap perenggan isi atau ayat mula perenggan kesimpulan atau penutup. Okey, di sini juga kita boleh tengok saya dah sediakan ada ada 26 pilihan untuk kita gunakan sebagai ayat mula perenggan penutup kita. Okey, lepas ni kita akan tengok macam mana untuk membina sebuah karangan. Baik, kita tengok pula rangka karangan lulus. Perenggan, kita tengok perenggan pendahuluan dulu. Okey, ini adalah rangka. Baik, ingat, saya nak ingatkan lagi sekali. Rangka yang sebut ni adalah panduan kepada murid-murid yang gagal karangan ataupun bahasa Melayu untuk SPM. Apabila murid-murid ikut rangka ni, insya-Allah murid-murid boleh lulus. Ada pelajar saya yang boleh dapat A+ pun, tapi ada sedikit perubahan lah atau bimbingan dari guru untuk pergi ke tahap yang lebih tinggi lah. Okey, kita tengok untuk bahagian perenggan ni ada 4, tapi nombor tu ingatlah ya. Dalam SPM nanti nampak janganlah tulis nombor. Ini hanya panduan untuk kita ingat. Kita hafal, kita tubi, kita setiap hari kita cari tajuk-tajuk dan kita guna rangka yang sama dan juga dibantu oleh yang saya dah beri ayat-ayat pendahuluan dan juga ayat-ayat untuk isi dan ayat penutup. Okey, kita tengok katalah nombor 1. Nombor 1 dalam kurungan tu ialah ayat mula perenggan pendahuluan. Ini kita ambil dari atas tadi. Pelajar-pelajar boleh scroll balik tengok yang atas tadi. Okey, untuk yang mula ni saya tak nak buat lagi lah. Saya nak tunjuk lagi, saya nak tunjuk rangka dulu. Okey, ayat mula perenggan pendahuluan. Lepas tu isunya apa? Okey, tentang katalah rumah terbuka ke, tentang kemalangan jalan raya ke, tentang apa-apalah. Selalu sering kalau yang ada slash tu kita pilih satu saja. Okey, diperkatakan. 2, umumnya mengetahui bahawa isu ini semakin apa? Kalau tengok kalau tajuk yang saya senang cakap, saya cakap cara ringkaslah untuk pelajar yang gagal ni. Kalau tajuk yang positif, yang baik, kita ambil penting. Kalau tajuk yang negatif, yang buruk, contohnya tentang dadah ke, merokok ke, melepak ke, kita ambil lah yang serius, membimbangkan ke, parah. Okey, kita boleh pilih nanti. Yang 3, persoalannya mengapakah? Ni pun pilih senario ke, hal ke, masalah ke, sedemikian sering berlaku. Tanda soal di situ. 4, oleh itu sebelum nasi menjadi bubur, marilah kita bersama-sama bergerak sederak, berganding bahu, bagai aur dengan tebing, mencari kata kunci soalan. Okey, ini ialah bahagian perenggan pendahuluan. Untuk perenggan isi pertama, okey, kita tengok nombor 5 hingga nombor 9. Okey, ayat mula di sinilah. Ini boleh tukar dia. Kalau macam sesungguhnya tu, seterusnya, kita boleh tukar berdasarkan isi keberapa. Okey, untuk isi pertama contohnya sesungguhnya. Okey, ayat tugas. Ayat tugas apa? Katalah punca-punca, langkah-langkah, cara-cara, kesan-kesan. Ialah isi pertama kita apa? Nombor 6, hal ini demikian kerana bagaimana.
Bagaimana berdasarkan ayat tugas kita ataupun berdasarkan ayat isi kita. Contohnya, lepas tu 8, sekiranya hal atau perkara ini dilakukan, pastilah akan beri kesan dia. 9, benarlah bahawa. Ini ayat simpul. Dan perenggan ke isi kedua, ketiga dan seterusnya pun kita ikut step yang sama je. Rangka yang sama, cara yang sama. Cuma kita tukar saja bahagian sesungguhnya ni. Ini yang seterusnya ialah seterusnya, selanjutnya. Di samping itu, okey, boleh kita tukar sini. Nanti kita akan bimbing macam mana untuk membina perenggan isi. Yang akhir sekali kita tengok perenggan penutup atau perenggan kesimpulan. Okey, nombor 20 hingga 23. Ayat mula ialah kesimpulannya, semua pihak hendaklah bekerjasama seperti kata peribahasa Melayu, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni dalam usaha menangani atau meningkatkan isu. Okey, isu kita tajuk ya. 21, jika tidak, kita tidak akan berjaya. Semoga akan lahir. Okey, nanti kita akan bincang. Namun begitu, bak kata peribahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Ini untuk bahagian penutup atau bahagian kesimpulan. Baik, jangan lupa ya. Kita komen, subscribe and share video ni untuk manfaat kita bersama. Bye. Kita akan jumpa lagi dalam video siri-siri seterusnya. Okay, bye.